Alhamdulillah, untuk bicara mengenai dengan perkara ini, kita sebetulnya telah pun menjemput seorang tetamu kita yang merupakan pegawai perubatan, dan kita terus perkenalkan iaitu bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Dr. Faizah binti Datuk Haji Muhammad Amin, itu pegawai perubatan. Assalamualaikum Doktor. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, apa pun ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah berpuasa dan terima kasih kerana sudi hadir ke studio Jubilee Emas TV untuk bicara dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan Hari Obesiti Sedunia, 8 bilion sebab untuk bertindak ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi untuk pertamanya kali mungkin Puan dapat memberikan dan juga menerangkan lebih lanjut mengenai dengan topik ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Radio Television Brunei bagi wawancara ini. Dan berbalik kepada soalan Puan tadi, jadi setiap tahun pada 4 Mac dunia menyambut Hari Obesiti Sedunia bagi meningkatkan kesedaran orang ramai tentang masalah obesiti dan kesannya terhadap kesihatan serta kualiti hidup. Sambutan ini mengingatkan kita bahawa obesiti bukan hanya isu yang kecil, tetapi satu masalah yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama. Jadi tema tahun ini adalah 8 bilion atau 8,000 juta sebab untuk bertindak terhadap obesiti, yang membawa mesej bahawa setiap individu tanpa mengira usia atau latar belakang mempunyai peranan dan menjaga kesihatan dan keluarga. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi kita dapat mendengarkan sedikit mukadimah dari Dr. Faizah. Jadi Doktor, yang mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita yang mungkin ada yang kurang jelas mengenai dengan definisi ataupun maksud obesiti ini. Jadi mungkin boleh Doktor jelaskan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan obesiti. Silakan. Jadinya obesiti ini merupakan satu keadaan di mana seseorang itu mempunyai lemak secara berlebihan di dalam tubuh badan. Ianya bukan sekadar berat badan itu naik saja, tapi menyebabkan kesihatannya jadi berisiko. Diagnosis obesiti ini boleh dibuat melalui ukuran berat badan dan juga ketinggian seseorang. Kemudian dikira indeks jisim badannya ataupun body mass index. Biasanya kita ni manggil BMI ya. BMI ya. BMI kalaunya 25 ke 30, seseorang itu boleh dianggap overweight atau mempunyai berat badan berlebihan. Dan jikalau seseorang itu mempunyai BMI 30 ke atas, ianya boleh dianggap obese. Itu yang dimaksudkan dengan obesiti ya, di mana kita ni boleh mengukur menerusi mengikuti body mass index itu BMI ya, sekiranya 25 atau lebih itu dikategorikan sebagai berat badan berlebihan, tapi sekiranya 30 ke atas boleh dianggap obes. Begitu rupanya. Jadi Suruh dapat memberikan sedikit penerangan ya. Jadi kalau kita boleh mengetahui Doktor, mengapa obesiti ini dianggap sebagai satu masalah yang kita ni serius di negara kita ni, mungkin dapat dikongsikan, silakan. So obesiti ni dianggap satu masalah yang serius di negara kita ni pasal berdasarkan dapatan terkini daripada kaji selidik kebangsaan yang pernah kami laksanakan pada tahun 2022-2023. Kami mendapati bahawa kadar berat badan berlebihan dan juga obesiti di kalangan orang dewasa di negara ini berada pada tahap yang membimbangkan, iaitu 2 dalam 3 orang dewasa adalah didapati sekurang-kurangnya berat badan berlebihan, dan 1 dalam 3 orang dewasa didapati obes ataupun 32%. Manakala bagi golongan yang remaja berumur 13 hingga 17 tahun, pernah juga kami melaksanakan kaji selidik kebangsaan pada tahun 2019 yang menunjukkan 18% remaja mempunyai obesiti ataupun hampir 1 dalam 5 remaja mempunyai obesiti ini. Jadi angka ini sangat membimbangkan pasal obesiti ini merupakan faktor risiko utama kepada penyakit tidak berjangkit macam kencing manis, penyakit jantung, darah tinggi, stroke dan juga pelbagai jenis kanser yang mana penyakit-penyakit tidak berjangkit ini kekal sebagai punca utama kematian di negara ini. Jadi
melalui itu peningkatan obesiti yang telah menyebabkan peningkatan dalam penyakit tidak berjangkit di negara kita ni telah memberi tekanan kepada sistem penjagaan kesihatan dan lebih luas lagi kepada ekonomi negara, kepada produktiviti negara, dan juga telah boleh menjejaskan kualiti hidup individu itu. Ya, jadi sebanyak 32% orang dewasa didapati obes, dan ini merupakan berdasarkan dapatan terkini daripada kaji selidik kebangsaan National Stats Survey tahun 2022 hingga 2023 ya. Jadi bayangkan sahaja ya bagi golongan remaja sahaja berumur 13 hingga 17 tahun melalui kaji selidik yang telah pun dikeluarkan pada tahun 2019 menunjukkan 18.1% dan hampir satu dalam 5 remaja adalah obes ya, Doktor. Jadi memang ini adalah kita ni angka yang sangat membimbangkan. Jadi seperti yang telah kita sedia maklum ya, yang mana tema Hari Obesiti sedunia tahun ini ialah 8 billion atau 8,000 juta sebab untuk bertindak terhadap obesiti. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan ataupun apa yang tersirat sebetulnya di sebalik tema tersebut, Doktor? Silakan Doktor. Okey, jadi tema ini menekankan bahawa tiada satu pun negara terkecuali dari impak isu obesiti ini. Ianya juga menegaskan bahawa tiada individu juga terkecuali, dan ianya bukan kerana seseorang individu itu sahaja yang menyebabkan masalah obesiti ini, bukan kerana faktor genetik atau faktor psikologi seseorang itu sahaja, tapi berpunca daripada sistem yang lebih luas, iaitu persekitaran makanan kita ni, tahap pendidikan, amalan pemasaran makanan di komuniti, keadaan sosioekonomi serta akses kepada perkhidmatan kesihatan juga. Jadi kerana itulah tindakan yang berkesan untuk mengatasi masalah obesiti ini memerlukan penglibatan semua pihak daripada individu itu, keluarga, komuniti hinggalah ke peringkat negara. Dan tindakan ini mesti dibuat secara bersepadu dan juga berterusan. Ya, Alhamdulillah ya, kita dah mengetahui mengenai dengan temanya ya. Dan seterusnya ni Doktor ya, dari segi persekitaran ya dan gaya hidup, apakah antara faktor utama yang sebenarnya menyumbang ataupun mendorong kepada peningkatan obesiti ini? Okey, jadi yang penemuan kaji selidik kebangsaan yang telah saya sebutkan tadi itu menunjukkan bahawa penduduk negara ini masih terdedah kepada corak pemakanan yang tidak sihat dan kurang aktiviti fizikal. Antara pendorong utama ialah akses yang mudah kepada makanan yang tidak sihat. Industri makanan dan minuman kini semakin meluas, termasuk makanan di kedai runcit, penjual dari rumah, gerai bergerak, serta melalui aplikasi penghantaran. Iaitu yang menyebabkan peningkatan dalam masalah obesiti, apatah lagi di zaman teknologi di mana pelbagai makanan dan minuman ini ada di iklan platform-platform media sosial. Jadi kebanyakan makanan ini juga mengandungi tinggi dalam kalori, lemak, gula dan garam. Jadinya itulah yang menyumbangkan kepada peningkatan obesiti di negara tadi. Ya, Alhamdulillah. Jadi itu adalah merupakan beberapa faktor utama ya, yang mana ini seperti yang telah pun dinyatakan tadi adalah penyebab dan juga pendorong kepada peningkatan obesiti. Jadi kalau bercakap dengan langkah-langkah, barangkali daripada pihak Kementerian Kesihatan sendiri ya, mungkin dapat menjelaskan, Doktor dapat menjelaskan apakah antara langkah-langkah yang telah pun ataupun sedang ketika ini diambil oleh Kementerian Kesihatan Brunei Darussalam dalam kita ini sama-sama menangani isu obesiti ini, Doktor. Silakan. Okey, Kementerian Kesihatan menitik berat tentang masalah obesiti ini dan telah pun mempercepatkan usaha dalam menangani masalah ini. So antaranya adalah kita sudah menubuhkan satu jawatan kuasa pandu, iaitu Jawatan Kuasa Pandu Obesiti yang berperanan merangkakan strategi secara peringkat negara dalam mencegahkan dan mengawalkan obesiti. Antara fokus utama ialah menambah baik perkhidmatan kesihatan yang sedia ada, meningkatkan kemahiran petugas-petugas kesihatan, dan selain itu kementerian juga telah
meneruskan untuk melaksanakan pelbagai program yang khususnya untuk mempromosikan gaya hidup lebih sihat. Antaranya adalah sekolah mempromosi kesihatan yang kami bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan juga program cara hidup sihat dan ada beberapa inisiatif untuk menggalakkan aktiviti fizikal seperti Brunei on the Move, BN on the Move yang ada pada kita ni punya Bru Health. Dan kami juga akan terus melaksanakan kempen media massa dan aktiviti kesihatan juga. Dan selain daripada itu, Kementerian Kesihatan ada menyediakan khidmat nasihat dan kaunseling seperti kaunseling pemakanan di pusat-pusat kesihatan serta perkhidmatan klinik obesiti yang ada di Hospital Ripas. Sekiranya ada seseorang yang ingin menangani masalah obesiti ini. Ya, Alhamdulillah ya, kita telah mendengarkannya penjelasan Dr. Jadi Auda, kita ni masih lagi ya dalam segmen wawancara itu Hari Obesiti Sedunia 8 bilion sebab untuk bertindak, di mana setiap tahun pada 4 Mac dunia menyambut Hari Obesiti Sedunia ya. Ini bagi meningkatkan kesedaran orang ramai tentang masalah obesiti dan juga kesannya terhadap kesihatan serta kualiti hidup. Jadi sambutan ini mengingatkan kita bahawa obesiti bukan isu kecil tetapi satu masalah yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama. Jadi soalan seterusnya ni, Puan ya, Puan Doktor, apakah antara peranan orang ramai yang boleh orang ramai lakukan dalam sama-sama kita ni menangani masalah obesiti ini? Orang ramai mempunyai peranan yang penting dalam menghentikan peningkatan obesiti ini. Kita ni boleh memulakan perubahan dengan gaya hidup kita ni sendiri dan juga mengubah persekitaran kita ni supaya dapat mendorong orang lain mengamalkan gaya hidup sihat juga. Jadi untuk ini saya ingin kongsikan 6 tips amalan harian yang para penonton boleh mula mengamalkan jika belum. Jadi tip pertama, be mindful of what you eat ataupun berwaspada apa yang ada di pinggan Auda. Coba amalkan suku-suku separuh di mana suku itu karbohidrat atau yang macam nasi. Suku lagi adalah protein macam ayam atau dan setengah piring itu adalah sayur dan buah-buahan. Jadi selain dari itu, tip nombor 2 adalah kekal aktif. Setiap pergerakan walaupun kecil tetap bermakna. So ini walaupun kita ada hari yang sibuk, so bolehlah kita maybe cuba usahakan untuk parking, cari parking yang lebih jauh kah, atau kalau kita biasanya naik lift boleh cuba naik stairs kah, tangga kah. And then tip ketiga is pasal quality tidur. Jadi cuba sasarkan 7 hingga 9 jam tidur yang berkualiti setiap malam supaya hari seterusnya Auda boleh cuba memilih atau mengamalkan gaya hidup sehat dengan lebih semangat. Tip keempat, bersikap baik dan memberi dorongan yang positif kepada orang lain. Ini maksudnya di social media, kalau kita komen cuba komen dengan komen yang positif supaya orang yang individu itu dapat lagi mengamalkan dengan semangat gaya hidup sehatnya. Nombor 5, pilih pilihan yang lebih sehat dan amalkan pengambilan makanan dalam jumlah sederhana bila berkumpul sama keluarga atau rakan. Indah salah kita ni mengamalkan konsep piring sihat semasa berkumpul and you don't have to skip social gathering. You can still attend tapi atas sajalah pilih pilihan yang sehat. Nombor 6, di mana sahaja Auda berada, perubahan kecil boleh mewujudkan persekitaran yang lebih sihat. Tempat kerja kita atau di rumah kita atau di kalangan bersama teman-teman kita juga. Kalau para penonton ingin mengetahui maklumat lanjut tentang gaya hidup sehat, orang ramai boleh mengikuti Instagram HPC Brunei. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi seperti yang kita sudah sedia maklum, yang mana prevention is better than cure. Kita ni pencegahan adalah lebih baik daripada mengubati. Kalau daripada menurut doktor sendiri, mengapa penting pengesanan awal obesiti ini dan
adakah terdapat tanda-tanda awal jika seseorang ataupun individu ni apanya kita ni dikenal pasti berat badan yang berlebihan. Jadi macam mana ni mereka dapat mengetahui tanda-tanda awalnya? Ya, mereka itu obesiti. Okey. So kalau bis kita untuk mengesan awal untuk mencegah penyakit obesiti ini, kita mesti sentiasa monitor atau mengawasi apa BMI kita ni. Jadi untuk kalangan dewasa, untuk orang-orang dewasa bolehlah mengira berat badan tadi. So kilogram divide by kita ni punya ketinggian dalam meter dikali square. So dengan ukuran ini BMI, Auda boleh mengetahui kalau Auda sudah di dalam overweight kah, obese kah, dan kalau sudah mengetahui BMI itu, di sanalah mulakan amalan gaya hidup, perubahan amalan gaya hidup untuk lebih sihat. Ya, alhamdulillah. Jadi sekurang-kurangnya dengan adanya penyakitan ni perhatian awal ya, kita ni dalam memeriksa berat badan kita ni tu. Jadi sekurang-kurangnya kita ni dapat mengesan awal lah jika sekiranya kita ni adakah ianya berat berlebihan ataupun sebaliknya ya. Jadi kalau dari segi peranan ibu bapa khususnya, kalau tadi memang agak membimbangkan ya, angka yang telah pun dikongsikan tadi menerusi kajian yang telah pun dilaksanakan pada sekitar tahun 2019. Jadi kalau daripada doktor sendiri dapat mengongsikan peranan para ibu bapa khususnya bagi mengawal anak-anak ini, terutama sekali lah kadang-kadang ada anak-anak ini kan tidak terkawal ya, dan sehingga kan menyebabkan mengalami obesiti. Jadi ibu bapa lah sebenarnya barangkali itu yang memainkan peranan. Jadi apa nasihat barangkali kepada para ibu bapa khususnya untuk mengawal anak-anak mereka daripada berat badan berlebihan ini? Silakan doktor. Itu benar-benar soalan yang baguslah. Peranan ibu bapa sangat besar dalam masa depan masyarakat tadi. Jadinya kalau kanak-kanak ini dan sesiapa pun orang dewasa pun, tabiat itu sebenarnya sudah bermula dari awal, sudah peringkat umur awal. Jadinya untuk para ibu bapa di luar sana, saya sangat kami andang Kementerian Kesihatan, antara intervensi yang kami fokuskan adalah pemakanan ibu, anak damit dan juga kanak-kanak kecil. Jadi kalau yang belum 5 tahun usianya anak itu, amalkan penyusuan susu ibu sampai 2 tahun. Dan amalkan complementary feeding atau makanan pelengkap, pemberian makanan pelengkap itu dari awal sudah mesti yang secara betul dan secara healthy. Dan insya-Allah ini boleh mengurangkan risiko anak itu untuk obesiti di masa akan datang, dan akan boleh dari segi pemakanan boleh memberikan kesannya untuk anak itu mengamalkan pemakanan yang sihat sudah ya besar. So semuanya mesti start dari peringkat awal sudah. Betul ya doktor. Jadi dan juga ni Mahira ya, kalau kita bercakap mengenai dengan obesiti ini, ia bukan sekadar isu berat badan sebenarnya kan doktor ya, tapi ia tentang kesihatan jangka masa panjang dan juga kesejahteraan bersama, kerana kita tahu kalau diabetes ini, maksud saya kalau obesiti ini di mana risiko penyakit kronik seperti diabetes dan juga darah tinggi boleh berlaku, dengan adanya masalah jantung dan juga stroke, gangguan kesihatan mental dan keyakinan diri, dan juga pasti kalau kita ada obesiti, kualiti kehidupan kita ini pun terjejas. Betul. Alhamdulillah. Jadi penting juga ni Mahira ya, untuk kita ni tingkatkan kesedaran mengenai dengan obesiti ini dengan kita amalkan pemakanan yang sihat, kurangkan gula dan juga makanan ultra proses, dan penting untuk kita ni kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit sehari, dan juga itu dah ni doktor tadi, didiklah anak-anak ya tentang gaya hidup sihat sejak kecil lagi ya. Maklum saja kalau anak-anak ini memang suka makan makanan yang manis, gula dan juga sebagainya. Apatah lagi nanti hari raya pasti akan dihidangkan dengan kek-kek dan sebagainya. Jadi penting pemantauan ibu bapa ini untuk kita ni sama-sama didik anak-anak tentang gaya hidup yang sihat, itu dari sejak kecil lagi, dengan kita ni memperkenalkan makanan-makanan yang sihat. Ya betul, saya setuju. Juga
Silakan, skrin, penggunaan skrin Screen gadget. time. Oh, ya. So itu pun mesti kalau less than umur 2 tahun, zero screen time, and then above that sekurang-kurangnya 1 jam sehari. Kerana ini boleh menyebabkan anak itu untuk kurang kurang aktif lah. berphysical aktif. Jadi ia lebihnya kita ni kurang pergerakan berangkat dia kerana lebih tertumpu kita ni dalam satu tempat sahaja. Jadi ini salah satu daripada penyumbang faktor kenapa terjadinya ya obesiti, apalagi daripada kalangan kanak-kanak. Jadi sekurang-kurangnya ya dengan adanya perkongsian ini membantu kita ni memberi isyarat awal lah sebelum obesiti ini menjadi lebih serius dan seperti telah pun dinyatakan daripada doktor sebentar tadi yang mana ini memberikan risiko bukan hanya sekadar berat berlebihan sahaja, tetapi ianya memberikan risiko kepada penyakit yang tidak berjangkit. Baik, untuk akhirnya doktor sebagai kesimpulan dan juga harapan dari pihak doktor, silakan doktor. Okey, akhir kata kami Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Obesiti Sedunia. Kongsikan 6 tip yang tadi sudah saya share tadi itu kepada keluarga, para penonton, teman-teman dan juga rakan kerja BIS kita. Marilah sama-sama memperbaiki gaya hidup harian demi membentuk masa depan yang lebih sihat untuk negara kita. Ya, jadi 6 tips yang dapat dikongsikan tadi iaitu berwaspada dengan apa yang ada di pinggan, kekal aktif, sasarkan 7 hingga 9 jam yang tidur yang berkualiti setiap malam, bersikap baik dan beri dorongan kepada orang lain, pilih pilihan yang lebih sihat. Betul. Dan juga di mana saja awak berada, perubahan kecil boleh mewujudkan persekitaran yang lebih sihat. Jadi terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Dr. Faiza binti Dato' Haji Muhammad Amin, iaitu Pegawai Perubatan yang telah pun menjelaskan kepada kita mengenai dengan Hari Obesiti Sedunia. Terima kasih Doktor. Terima kasih. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi